Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan menyambung pelajaran RBT kita masih lagi dalam unit 1 di bawah tajuk penghasilan projek. Buah ciku Queenie Amra, nama cikgu Aini Yusra. Manggis ciku Queenie, panggil cikgu Aini. Hai, selamat berkenalan. Cikgu akan bersama-sama kamu, murid-murid kelas 6 proaktif dan 6 inovatif untuk beberapa minggu yang akan datang. Cikgu nak pinjam kamu sekejap daripada cikgu RBT kamu, iaitu Puan Nur Aisyah. Boleh kan? Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini, cuba kamu perhatikan kedua-dua animasi di atas. Apakah alat yang kamu lihat? Betul, kipas angin. Bagaimanakah kipas angin ini berfungsi? Betul, kipas angin ini berfungsi apabila suis dihidupkan. Bilah kipas angin akan berputar apabila adanya kuasa elektrik. Tetapi kamu juga perlu tahu, di dalam kipas angin ini ada motor dan gear yang membolehkan kipas angin ini berputar dan berpusing ke kiri dan ke kanan. Motor dan gear ini dikenali sebagai sistem asas elektromekanikal. Sistem asas elektromekanikal ini sangat penting dan perlu ada di dalam barangan elektronik bagi membolehkan ia berfungsi. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, mengenal pasti projek elektromekanikal yang akan dibina, dan yang kedua, membuat beberapa lakaran projek elektromekanikal. Apa yang perlu kita capai pula pada hari ini adalah: yang pertama, mengenal pasti satu projek sistem elektromekanikal yang akan dihasilkan, dan yang kedua, menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lakaran reka bentuk projek palang keselamatan mengikut kreativiti. Untuk projek yang kamu akan bina nanti, temanya adalah palang keselamatan yang menggunakan sistem asas elektromekanikal, motor dan gear. Tahukah kamu apa itu palang keselamatan? Ini dia contoh-contoh palang keselamatan yang ada di pintu pagar sekolah, di laluan keluar masuk mall atau di kawasan-kawasan perumahan. Kebiasaannya palang keselamatan ini digunakan untuk membuat sekatan keselamatan bagi membuat pemeriksaan terhadap individu atau kenderaan sebelum dibenarkan masuk ke sesuatu kawasan seperti kawasan sekolah dan kawasan perumahan. Ini pula adalah gambar contoh projek palang keselamatan yang kamu akan hasilkan nanti. Dalam projek kamu ini akan ada bahagian-bahagian seperti motor dan gear, palang keselamatan, suis turun, pondok pengawal dan suis angkat. Murid-murid, sebelum kamu menghasilkan sesuatu projek seperti ini, kamu perlu membuat sekurang-kurangnya 3 lakaran reka bentuk projek, dan ketiga-tiga lakaran tersebut perlu dilabel seperti dalam gambar ini. Mari kita lihat contoh 3 lakaran palang keselamatan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks RBT kamu pada muka surat 11. Mari kita lihat perbandingan antara ketiga-tiga lakaran palang keselamatan. Baiklah murid-murid, ini merupakan lakaran yang pertama. Lakaran yang pertama ini merupakan lakaran asas yang ringkas dan mudah. Terdapat palang berbentuk bulat seperti rod, memiliki suis, motor dan gear. Ini pula merupakan lakaran yang kedua. Lakaran yang kedua ini ditambah baik daripada lakaran yang pertama. Bentuk palang keselamatannya pula diubah suai menjadi palang yang boleh dibengkokkan. Memiliki suis, motor dan gear. Ini suis, ini motor dan gear, sama seperti lakaran yang pertama, cuma kedudukannya diubah suai dan pondok pengawal ditambah pada bahagian ini. Dan lakaran yang ketiga pula ditambah baik daripada lakaran yang kedua. Bentuk palang keselamatan diubah kepada bentuk segi 4 tepat. Lakaran yang ketiga ini juga mempunyai suis, motor, gear dan pondok pengawal.
Perumah yang berbentuk seperti kotak ini ditambah pada lakaran untuk menempatkan gear dan motor. Selain itu, dalam lakaran ketiga ini juga ditambah lagi satu suis, iaitu suis turun. Murid-murid, mengapa kita perlu membuat lakaran sebelum membina projek? Di sini terdapat 4 tujuan membuat lakaran. Yang pertama, untuk memindahkan idea reka bentuk yang difikirkan ke atas kertas melalui lukisan lakaran. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran yang jelas reka bentuk projek yang kita akan hasilkan nanti. Yang ketiga, untuk mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan projek. Dan yang keempat, untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Bagi sesuatu projek, sekurang-kurangnya 3 lakaran perlu dibuat sebelum projek dimulakan. Tujuannya adalah untuk membuat perbandingan supaya kita dapat memilih lakaran yang terbaik untuk kita rujuk semasa membuat projek. Baiklah murid-murid, tugasan kamu pada hari ini adalah yang pertama, kamu perlu lukiskan 3 lakaran reka bentuk palang keselamatan mengikut kreativiti masing-masing. Pastikan lakaran yang kamu buat itu kemas dan jelas. Kemudian, labelkan setiap bahagian di dalam lakaran kamu. Yang kedua, kamu perlu ambil gambar ketiga-tiga lakaran yang dibuat dan muat naik di dalam Google Classroom. Hasil lakaran yang kamu buat juga perlu disimpan dengan baik untuk kita guna semasa kelas yang seterusnya. Dan yang ketiga, kamu perlu siapkan tugasan live worksheet yang dibekalkan di dalam Google Classroom. Murid-murid, perkara penting yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita telah mengenal pasti tema projek elektromekanikal yang kita akan bina, iaitu palang keselamatan menggunakan motor dan gear. Dan yang kedua, kita telah belajar menghasilkan 3 lakaran projek palang keselamatan. Murid-murid, dalam kehidupan ini, kita perlu ada perancangan supaya setiap apa yang kita lakukan akan berjalan lancar dan kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Jadi, untuk kita dapatkan hasil projek yang terbaik, kita mestilah ada perancangan yang teliti dengan menghasilkan lakaran sebelum membina projek. Itu saja untuk kelas kali ini. Sekian, terima kasih.